Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Balkis binti Hasani dan tajuk kajian saya adalah berkaitan cabaran pemasaran produk halal di Malaysia. Kajian kes di syarikat Faiza Sendirian Berhad. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, persaingan dalam sebuah pemasaran ataupun perniagaan telah memberikan satu dorongan sebenarnya kepada syarikat-syarikat untuk mengagihkan komitmen terhadap sesuatu penghasilan produk halal. Hal ini juga telah mendorong syarikat Faiza untuk mengetengahkan pengkualitian produk halal yang telah mereka hasilkan supaya persaingan yang banyak dapat dihadapi dengan lebih efektif. Jadi, kita lihat sebenarnya perkembangan mengenai industri halal di Malaysia ni telah berjaya menembusi pasaran global, terutamanya dalam sektor makanan halal telah banyak memajukan nama Malaysia dengan menjadikannya sebagai sebuah hub halal global. Jadi di sini buktinya terdapat lebih 5,000 syarikat yang telah memiliki sijil halal JAKIM, antaranya syarikat Faiza. Kajian ini mengetengahkan syarikat Faiza kerana syarikat Faiza merupakan antara salah satu syarikat yang mengeluarkan asasi dan antara syarikat yang memiliki sijil halal JAKIM yang sentiasa komited dalam menyelesaikan produk halal mereka. Malah mereka juga sentiasa melihat ke hadapan untuk teknik, cara, kaedah yang lebih baik untuk menghasilkan, menyampaikan, mempromosikan produk-produk mereka supaya produk halal ini dapat dikenali ataupun dapat digunakan bukan sahaja oleh pengguna Muslim, malahan semua masyarakat di peringkat global. Baiklah, objektif kajian ini adalah yang pertama untuk mengenal pasti medium pemasaran yang digunakan oleh syarikat Faiza. Yang kedua, untuk mengkaji strategi pemasaran syarikat sehingga berjaya menempa nama di peringkat global. Yang ketiga, untuk menganalisa cabaran syarikat Faiza dalam memasarkan produk halal. Untuk sorotan literature di sini, saya menggariskan 6 kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini. Yang pertama, sebelum kita beralih kepada pemasaran, strategi, medium pemasaran, cabaran, kita hendaklah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan halal sebenarnya. Jadi, hasil kajian Al-Qadrawi pada tahun 1976, beliau mengenengahkan perkataan halal adalah daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan ataupun dibolehkan. Jadi, segala produk halal adalah dibenarkan di sisi syarak untuk digunakan. Bukan sahaja untuk Muslim, malah bukan Muslim. Kerana produk halal ini sentiasa dijamin kualitinya, kemaslahatan terhadap pengguna. Dan yang kedua, hasil kajian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan pada tahun 2011 menyatakan bahawa Malaysia telah pun melaksanakan satu pelaksanaan sistem jaminan halal yang perlu mengambil kira 3 asas utama dalam sistem tersebut. Antaranya adalah um, dalam rantaian perprosesan makanan halal, mereka sentiasa menjaga rantaian perprosesan tersebut supaya produk halal yang dihasilkan lebih berkualiti. Dan yang ketiga, cabaran pelaksanaan sistem pengurusan halal. Antara cabaran-cabaran yang telah digariskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan adalah pada tahun 2023, yang pertama berkaitan ketelusan ataupun integriti daripada pihak pengusaha produk masih berkurangan pada masa kini. Yang kedua, ketiadaan peruntukan undang-undang halal yang khusus. Dan yang ketiga, kurangnya kesedaran pengusaha untuk memohon sijil halal. Hal ini kerana kerajaan masih tidak mengenakan sebarang tindakan ataupun sebarang uh, undang-undang ke atas pengusaha yang tidak mengambil endah berkaitan permohonan sijil halal ini. Jadi cabaran-cabaran tersebut boleh diatasi dengan adanya gerakan daripada pihak kerajaan. Dan yang keempat, hasil kajian daripada Yadim pada tahun 2018 berkaitan pemasaran, media pemasaran yang mereka telah mengemukakan menerusi bidang IT dengan adanya kewujudan satu syarikat perkhidmatan dan portal produk halal, dagang halal Sdn Berhad telah memastikan imej industri halal terus gegah di mata dunia apabila turut ditunjangi elemen-elemen tersebut. Yang kelima, berkaitan cabaran yang perlu dihadapi oleh pengusaha PKS untuk bersaing di dalam pasaran industri produk halal ialah antara cabaran tersebut adalah masalah modal, tingkat teknologi yang rendah dan sebagainya. Hasil kajian Nur Hashimah pada tahun 2021. Dan yang keenam, hasil kajian daring pada tahun 2023 mendapati bahawa strategi pemasaran
Yang utama adalah yang pertama, melibatkan harga. Yang kedua, produk. Seterusnya, promosi dan tempat. Jika strategi pemasaran tersebut dapat diatasi, maka sesuatu pemasaran tersebut atau syarikat tersebut telah berjaya dalam mempromosikan produk mereka. Nah, penyataan masalah dalam kajian ini adalah yang pertama, tidak ada kajian tertumpu kepada pengalaman pemasaran dalam sebuah syarikat. Seperti mana kajian-kajian lepas yang telah saya lihat, tidak ada satu kajian yang tertumpu kepada pengalaman sesebuah syarikat. Jadi, uh, saya mengumpulkan kajian ini untuk uh, dilihat dengan lebih detail apakah sebenarnya medium pemasaran, um, cabaran dalam pemasaran yang perlu diketahui dalam sesebuah syarikat tersebut. Yang kedua, kebanyakan syarikat tidak mempunyai kaedah yang betul dalam pemasaran produk halal. Jadi, insyaAllah kajian ini juga dapat mengetengahkan ataupun mencadangkan idea yang lebih baik bagi memasarkan sesuatu produk halal mereka. Baiklah, berikut merupakan metodologi ataupun kaedah kajian yang telah saya gunakan. Jadi, reka bentuk kajian ini adalah kajian kualitatif di mana saya menggunakan teknik pengumpulan data uh, dengan menggunakan temu bual separa struktur dengan seorang pengusaha syarikat Faizah Sria Berhad, bahagian tengah. Setelah teknik pengumpulan data dilakukan, saya beralih kepada teknik analisis data. Analisis data, saya menggunakan segala transkripsi data telah pun dianalisis dengan bantuan perisian Atlas TI 23. Dan kaedah akhir sekali, kesahan dan kepercayaan, di mana setelah saya menyelesaikan segala transkripsi pengukuran tersebut, semakan ahli telah pun dilakukan, di mana saya menghantar semula transkripsi tersebut kepada pengusaha syarikat untuk diperiksa sama ada ianya untuk disemak, sama ada maklumat tersebut benar ataupun sebaliknya. Berikut menggunakan merupakan bukti-bukti analisis transkripsi, proses pengukuran dan semakan ahli yang telah dilakukan. Okay, baiklah, kita beralih kepada dapatan kajian. Untuk objektif yang pertama berkaitan media pemasaran syarikat. Syarikat Faizah telah pun menggunakan satu medium pemasaran seperti website rasmi syarikat iaitu faizahshop.com. Malahan mereka juga menggunakan media sosial seperti platform untuk mempromosikan produk seperti Facebook, serta Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan mereka tidak berhenti untuk menghasilkan konten-konten yang menarik bagi menghasilkan produk, bagi menarik minat pengguna untuk membeli produk halal mereka. Untuk objektif yang kedua, berkaitan strategi pemasaran. Baiklah, pengusaha syarikat menyatakan bahawa strategi pemasaran mereka adalah sebenarnya yang pertama warga kerja, melibatkan warga kerja yang sentiasa menjaga pengkualitian produk sama ada dari aspek pemprosesan, bungkus, label produk tersebut serta penghantaran. Warga kerja yang bertanggungjawablah dapat diringkaskan di sini. Oleh itu, produk yang dikeluarkan sentiasa dalam keadaan yang terjaga. Secara tidak langsung, ia dapat meyakinkan pengguna bahawa produk mereka selamat untuk digunakan tanpa was-was. Yang kedua, berkaitan jenama itu sendiri. Strategi pemasaran mereka yang kedua adalah jenama. Kekuatan jenama itu sendiri merupakan satu kekuatan syarikat di mana syarikat Faizah mampu untuk mengekalkan penjenamaan tersebut. Seterusnya, yang ketiga berkaitan cabaran pemasaran. Syarikat Faizah sebenarnya kesukaran dalam meyakinkan jenama sendiri. Walaupun telah lama syarikat ini mengeluarkan uh, makanan asasi yang halal, tetapi mereka sukar untuk meyakinkan jenama sendiri kerana wujudnya persaingan yang agak sengit dengan syarikat-syarikat halal yang lain. Syarikat-syarikat halal yang mengeluarkan makanan asasi. Ialah secara ringkasnya dapat dianalisa di sini, dapat saya analisiskan berdasarkan dapatan-dapatan dengan sorotan kajian lepas. Dapat lihat, kajian dijalankan oleh pihak Yadim pada tahun 2018 menunjukkan bahawa media pemasaran yang mereka keluarkan hanyalah melibatkan sebuah portal sahaja sebenarnya untuk memasarkan produk halal. Jadi, kajian pemasaran syarikat Faizah ini mempunyai penambahbaikan dalam media pemasaran produk
Untuk meningkatkan lagi jualan saban tahun, antara media pemasaran produk yang boleh digunakan adalah seperti Facebook, WhatsApp, Blogger dan segala media sosial terkini. Boleh produk tersebut boleh dipasarkan. Macam contoh, saya bagi contoh WhatsApp. Kalau berniaga mungkin boleh mempromosikan produk-produk halal tersebut di status WhatsApp ataupun um, private message customer dan sebagainya lah. Seterusnya, analisa dapatan untuk RO2, objektif nombor 2, kebiasaannya sahaja pemasaran produk halal hendaklah mempunyai 4 unsur seperti yang dikaji oleh Darin pada tahun 2023, iaitu produk, harga, promosi dan saluran. Tapi, syarikat Faiza telah menambah satu lagi strategi pemasaran, iaitu warga kerja yang sentiasa komited dalam memastikan kualiti produk halal. Jadi, warga kerja juga memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti. Ketiadaan warga kerja yang bertanggungjawab tidak akan wujudnya uh, pengusaha tidak akan wujudnya syarikat yang berjaya memasarkan produk. Jadi pengusaha di sini merupakan satu tanggungjawablah kepada pengusaha untuk memberi penegasan kepada warga kerja melakukan kerja dengan lebih berkualiti. Seterusnya, dan akhir sekali analisa dapatan RO3, objektif yang ketiga. Berdasarkan kajian Nur Hashimah pada tahun 2001 berkaitan potensi dan cabaran pengusaha PKS dalam pemasaran produk makanan halal semasa pandemik COVID-19 telah mengukuhkan cabaran yang selari dengan cabaran yang dialami oleh syarikat Faiza, iaitu keupayaan mengakses pengurusan membawa kepada kelemahan syarikat sebenarnya dalam meyakinkan jenama produk mereka dan persaingan yang banyak daripada pengeluar makanan asasi juga ramai sebenarnya. Dan persaingan tersebut dapat diatasi jika strategi ataupun medium pemasaran digunakan dengan baik. Baiklah, kita dah hampir kepada kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa syarikat Faizan ini masih dalam proses mengatasi cabaran-cabaran yang dialaminya dengan meningkatkan lagi pengkualitian teknik pemasaran ataupun strategi dalam pemasaran. Limitasi kajian ini adalah sebenarnya kekurangan informan. Kami hanya sempat menemu bual seorang informan sahaja, iaitu pengusaha syarikat untuk berkongsi maklumat yang lebih terperinci. Jadi untuk kajian yang akan datang, diharapkan supaya pekaji boleh mengemukakan kajian berkaitan keberkesanan teknik dan strategi pemasaran yang telah saya cadangkan. Mungkin kita boleh lihat keberkesanan tersebut. Okay, insyaAllah itu sahaja pembentaran daripada saya. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mendengar.